Nana, Wi-Fi password. Hai Sean. Hai. Password Wi-Fi. Sorry, Wi-Fi password kena tukar setiap hari. Bos suruh. What? Hi Sean. For 100th time, Wi-Fi untuk customer je, For your information, aku regular customer kat sini tau. Hey, budak miskin. Tak ada Wi-Fi sendiri ke? Budak miskin panggil aku. Kau check balik Wi-Fi kau tu. Wi-Fi sini juga kan? Kau cakap banyak lah. Of course. Sebab aku customer dan kau, well, ngemis. Dah lah. Ish. Nana, nak tanya sejak bila kau benarkan orang biadab masuk kedai kau ni? Kalau aku tak boleh masuk tau. Excuse me? Engkau tu yang biadab. Bukan sahaja biadab dengan customer lain je, tapi dengan staff pun kau biadab. Okey, jangan gaduh, okey? Datang lagi. Baik, penting ada Wi-Fi. Tahniah. Lepas ni boleh buka Facebook, mengadu dekat Facebook, Saya tak ada Wi-Fi. Saya miskin. Macam tu, Sedih. Daripada korang, apa kerja korang? Ini je lah kan? Gunakan gadis muda-muda sebagai mangsa, buat diorang so insecure, lepas tu jual produk-produk ni kat diorang. Dengki, apa kata kau pergi gua kau tu balik and duduk senyap-senyap kat situ, Tak apa, perempuan selalu menang. Okey, faham. Perempuan selalu menang. Tengok kalau lelaki je minta Wi-Fi tu dia cakap kita tak ada duit. Kesian. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Walaupun kita bergurau-gurau, tapi mungkin ada dalam kalangan anda penonton yang mengalami masalah dihakimi ataupun sentiasa dalam keadaan judgemental. Kadang-kadang kita yang jadi macam tu ataupun kita berada dalam keadaan sebegitu. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu. Kita bersama dengan di ujung sana saya kacak segak bergaya Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, prodi motivasi kita. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Farid, Fiza? Yang itu saya menghakimi Doktor sebagai seorang yang segak dan kacak tak apa Oh, itu memang kebenaran. Alhamdulillah. Bersama-sama Ini dengan satu kita. kebenaran. Bersama dengan kita juga adalah sahabat kita Syakila Koriri. Apa khabar Syakila? Sihat bang. Okey. Sihat, alhamdulillah. Okey, kita bercakap dengan topik judgemental ataupun menghakimi. Ini bukan perkara yang baru. Daripada zaman dahulu. Tadi Farid kata kalau dalam dunia media sosial ini ia mungkin lebih mudah berlaku, tapi hakikatnya ia bukan berlaku hari ini. Betul. Ia dah berlaku dalam 30-40 tahun dulu. Bezanya dulu ada Wi-Fi, dulu ada media sosial, sekarang tak ada. Okey, apa yang kita perlu faham sebelum terbalik ke? Dulu Dah cakap mulut. cakap awal Okey, je. bukan nak jab tapi macam terbalik. Ini namanya judgemental. Okey. Doktor, apa yang boleh kita faham sedikit lah, apa yang sebenarnya kita nak tahu tentang judgemental ni sebenarnya? Okey, baik. Bila kita kata judgemental, dia bukan soal masa atau soal zaman. Masa dan zaman teknologi hanya mempercepatkan lagi proses judgemental itu menjadi tular. Kan? Tapi sebenarnya sejak dulu begitulah. Sebab kita bila kita melihat seseorang, meneliti sesuatu keadaan ataupun situasi yang berlaku, kita melihat sesuatu bukan keadaan diri seseorang tetapi keadaan diri kita. Apa pengalaman kita, apa pendedahan yang pernah kita lalui, apa yang kita baca, apa yang kita tengok sebelum ini, maka kita terus judgemental. Kita terus menghakimi seseorang. Contohlah, kalau kita pernah kena tipu dengan seorang yang badan gempal, pakai cermin mata, rambut kerinting-kerinting, kan? Kita pernah kena tipu, teruk kena tipu, emosi kita tercedera. Datang seorang kelibat macam tu, kita terus akan kata orang macam ni memang tak boleh percaya. Oh, itu namanya judgemental. Judgemental. Nampak rupa begitu je dia dah kata begitu. Nampak Sebab yang macam Farid pengalaman. dia kata gitu. Itu judgemental. Sebab pengalaman. Jadi sebenarnya perkara ni kita boleh elak dengan cara kita jangan cepat untuk membuat sesuatu, mengeluarkan kata-kata, membuat satu keputusan atau nak mengatakan. Ambil masa. Kenal orang tu dulu. Lalui kehidupan seperti biasa dulu. Tengok apa yang berlaku dulu. Baru kita keluarkan. Jangan kita nak cepat. Jadi bila kita cepat, seringkali kita tersasar ataupun terlepas pandang. Ataupun tak sedar ada perkara-perkara lain yang mungkin sebenarnya tidak benar. Jadi oleh sebab itulah
orang kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata binasa. Macam tadi tu dia stereotypekan orang, dia mengklasifikasikan seseorang. Semua orang sama. Tapi kalau perempuan biasa kalau dia memang pernah terluka dan sebagainya, selalu perkataan ni apa tahu? Lelaki semua sama. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Itu dalam kamus lah. Okey. Awak nak start baca kamus tu? Saya tak baca kan? Kamu orang perempuan Okey. Dengar tak tadi wanita selalu betul? Okey Syakila. Dia seorang wanita. Okey, tak apa. Tidak ada satu yang personal kat sini, tapi kita kata bila membicarakan mungkin tentang status Syakila sekarang dan pelbagai berita mungkin ramai orang dengar, pasti tak terlepas daripada orang bersikap judgemental dan menghakimi dan berkata macam-macam sedangkan mereka tak kenal pun Syakila sendiri sebagai seorang selebriti dan melalui berita yang mereka baca. Jadi Syakila gini, apa perasaan dan bagaimana menanganinya? Bila nak cakap perasaan tu, saya ni daripada mulanya kes saya tu, saya tak pernah mengeluarkan apa pun. Sampai orang kata, ada juga kawan-kawan wartawan yang macam merajuk. Sebab kita nak penjelasan. Saya cakap, kisah peribadi saya ni susah. Lagi-lagi saya ni orang kenal. Jadi bila saya mengeluarkan satu perkataan ataupun satu ayat, benda ni akan menjadi spekulasi orang-orang yang tidak kenal saya. Tapi saya kena akui yang saya ni berada dalam dunia ini dan orang mengenali saya dan mereka ni nak tahu sangat apa jadi, siapa salah, siapa yang buat salah. Saya kata saya nak diam. Ada orang kata tapi orang tu tak puas hati Kak. Dia cakap, oh kalau dia diam mesti dia salah. Oh dia ni sebab saya pernah keluarkan satu status di Instagram. Saya cakap anda semua tidak berada di dalam kasut saya. Saya tak boleh keluarkan benda ini sebab saya mempunyai seorang anak perempuan di mana anak saya itu akan membesar. Dan bila saya keluarkan satu perkataan, satu statement dan dimanipulasikan oleh orang-orang yang tidak sepatutnya, benda itu jadi isu yang sangat tak sihatlah untuk saya, untuk anak saya. Saya tak ada nanti satu hari nanti anak saya besar, dia membaca kisah-kisah mak ayah dia apa yang berlaku dan ada satu benda, oh mak aku macam ni, ayah aku macam tu. Tidak, sebab saya kata, saya dah berbicara dengan bekas suami saya kata kita kena buat satu perkara sebab ini kesalahan kita berdua. Jadi macam mana kita nak tangani semua ni dengan cara kita berbaik dan reda dan lepaskan apa yang jadi dan kena buat sesuatu yang untuk anak-anak ni dah besar nanti dia akan dia tak ada dengar macam mak dia jahat lah, ayah dia jahat. Tak nak, saya tak nak buat macam tu. Bila cakap pasal isu, saya tambah sikit bila saya cakap pasal isu orang yang tidak kenal saya tak menafikan sampai sekarang pun Kak Fiza, saya masih menerima sesuatu benda yang sangat-sangat negatif di mana saya tengok beratus komen. Saya baca. Saya okey je, saya tak ada rasa macam nak marah orang itu, cuma saya kesian. Rupanya zaman sekarang ni ramai orang yang tak sedar diri dia berpenyakit. Penyakit hati. Saya kira terus dia cakap kan. Saya kalau lapar lagi saya jadi saya nak bekerja dengan doktor. Lagi lapar jadi doktor. Apa yang Syakila katakan ni ada komen daripada Khairul Anwar di Facebook kita juga. Khairul Anwar kata judgemental boleh menyebabkan orang yang dijudge sakit mental dan orang yang menjudge pun turut mental. Ini perkara yang berlaku. Tadi doktor dah katakan tadi bukan sebab zaman. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Syakila sini, ini mungkin dialami oleh ramai juga dalam kalangan penonton kita. Bila bercakap tentang judgemental ni, kadang-kadang dia seringkali dikaitkan dengan situasi ataupun status seseorang. Lagi-lagi kalau seorang tu wanita itu bergelar ibu tunggal ke, balu ke, janda ke, kadang-kadang masyarakat sekeliling ni seringkali ada prasangka menghakimi mereka ataupun judgemental. Ini bukan berlaku hari ini mungkin dah berlaku 20-30 tahun dulu lagi. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memberitahu kepada penonton kita pada hari ini bahawa setiap daripada manusia ini berhak untuk memerlukan kehidupan yang baru. Walaupun apa pernah berlaku dalam kehidupan mereka, tapi seseorang itu tidak layak dihakimi oleh manusia yang lain tanpa dia mengetahui cerita sebenar tentang apa yang berlaku itu, doktor. Pertamanya sekali, kita kena faham bahawa mana ada manusia yang sempurna dan kehidupannya juga sempurna. Kita seringkali melihat masalah orang. Kita lihat isu-isu yang ada pada orang. Kita selalu tengok keluar, kita lupa nak tengok dalam diri kita. Bahawa kadang-kadang bila kita perhatikan sesuatu perkara yang bermasalah sebenarnya kita. Orang lain, kalau walaupun dia bercerai ke berpisah misalnya, mereka mempunyai alasan mereka
mereka sendiri. Dan alasan-alasan sebegini dia tak boleh nak cerita kepada orang. Bukan sebab apa, bukan dia tak nak berikan pendedahan, sebab mungkin perkara itu terlalu sensitif. Berkaitan dengan peribadi individu, berkaitan dengan keluarga, maruah keluarga. Jadi banyak benda yang dia tak boleh cerita. Jadi kita tidak berada di tempat dia. Jadi bila kita tak ada di tempat dia, kita jangan sewenang-wenangnya meletakkan, menghakimi kehidupan ataupun individu itu. Dan kita juga kena faham setiap individu, setiap situasi semua tak sama. Kalau kita pernah tengok ada satu kes sebelum ini, sebabnya mungkin puncanya kenapa, mungkin puncanya kerana suaminya curang atau isterinya curang, berlaku perpisahan, itu kes dia. Jangan kita samakan, ambil kes itu, kita terus jadikan itu template dan semua benda keadaan dalam hidup begitu. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa manusia ni berbeza, pengalamannya berbeza, apa yang dia tahu berbeza, ilmunya berbeza, ketahanan jiwa juga berbeza. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita doa yang baik-baiklah. Kan, apa yang berlaku walaupun buruk di depan mata, doa yang baik-baik. Sebab manusia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Hari ini berpisah. Mungkin demi anak 5-10 tahun akan datang kita tak tahu. Kan, kita tak tahu. Jadi kenapa tidak? Contoh dulu pernah banyak kes-kes artis-artis yang bermasalah kan. Contoh saya pernah duduk dekat sini bincang isu-isu tu. Tengok hari ini mereka punya bahagia, boleh bersama, anak ke sana ke sini. Ke mana pergi yang mengata dulu. Jadi itulah dia. Ini orang selimut. Kadang-kadang kita ni sibuk kan nak jaga tepi kain orang, menghakimi orang lain, nak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan orang lain, nak membantu merancang kehidupan orang, tanpa kita sedari itu mungkin boleh mendatangkan kesan jangka masa panjang yang buruk pada diri kita kan. Dan kadang-kadang orang macam ini jugalah yang kalau dia dihakimi, dia sangat-sangat marah. Dia sangat-sangat sensitif. Tapi itu kita sekarang berada di sini kata, tapi kita juga nak dengarkan daripada mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Jangan jadi judgemental. Kita dengarkan. Silakan. Pendapat Iqmal tentang orang judgemental ni macam dia tak ada keyakinan diri pun, sebab tu dia suka judge orang. Itu bagi pendapat Iqmal lah macam tu kan. Like macam tak ada benda lain ke yang dia boleh buat selain dia judge orang kan macam tu. Setiap orang ada kepribadian sendirilah maksudnya. So kita tak ada hak pun nak buat macam tu ke orang kan macam tu. Sedangkan diri kita pun kita tak tahu lagi okey ke tak ke. Orang judgemental ni kalau kita makin layan, makin dia suka judge kita lagi. Jadi bila dia judge kita, kita macam okey. Kita okey balik. Kalau dia tengok okey, kita okey balik. Jadi bila kita okey, dia akan berhenti menyalak pada waktunya. Macam tu. Kalau tak nanti dia still buat benda yang sama sebab kita rasa down apa semua. So cara atasi dia, tipulah orang kata kalau orang tu tak berfikir. Bila orang tu cakap macam tu kan, boleh berfikir tapi jangan fikir waktu yang lama lah. Maksudnya dah fikir tu okey, dan kalau kita rasa diri kita tak macam tu, okey. Kalau kita rasa diri kita macam tu, cuba untuk perbaiki. Bagi saya orang yang judgemental ni dia tak ada kerja nak buat, ataupun dia cakap terlebih banyak masa yang terluang sehingga kan dia habiskan masa dia hanya untuk judge orang sahaja. Kita sentiasa berfikiran positif, buat sikap tak ambil tahu dengan pandangan orang yang negatif terhadap kita. Life must go on. Kita teruskan kehidupan kita seperti biasa dan tak perlu kita nak ambil tahu tentang orang-orang yang terlalu bersikap judgemental. Saya berpendapat orang yang judgemental ni selalunya adalah orang yang kurang mendapat perhatian daripada orang sekeliling dia. Jadi dia gunakan masa itu untuk menjadi judgemental supaya pandangan dia didengari oleh orang lain. Kalau saya berdepan dengan orang yang berperangai judgemental ni, kebiasaannya jika orang itu tidak rapat dengan saya akan ignore je. Tapi kalau orang tu adalah orang yang di sekeliling saya seperti keluarga, rakan-rakan maupun saudara mara, kebiasaannya saya akan cuba berbincang dengan orang tersebut. Saya akan tanya apa problem dia. Okey, yang pendapat terakhir tu saya suka Biza pasal dia kata apa tahu, orang-orang yang insecure, orang yang rasa tak kurang pasal diri dia, nak sibuk pasal orang lain dan juga kurang kasih sayang ni, yang judgemental pasal orang lain. Mira. Okay. Alright. Kita nak baca komen sebenarnya daripada penonton-penonton kita ni. Ada banyak komen sebenarnya. Daripada Cik Puan Rohani katanya, sejujurnya tak elok judgemental sebab boleh menyebabkan banyak benda tak elok terjadi. Macam-macam ditambah pula keadaan hari ini. Kadang-kadang bila kita judgemental, seseorang tu boleh down. Betul. Okay. Buat perkara di luar jangka, rasa bersalah pada diri sendiri dan seelok-eloknya perbanyakkanlah muhasabah diri. Ini betul juga kan? Kita tak sedar, kita duduk sibuk menghakimi orang sampai orang tu yang boleh jadi lebih tertekan. Betul.
Pernah tak Kila dalam situasi sebegitu? Pernah. Macam saya sangat bersyukur bila saya dah sebelum saya berkahwin, semasa berkahwin, selepas berpisah, saya banyak orang kata macam-macam. So, saya terima dan saya awalnya dulu saya melatah. Kita akan macam rasa terkesan tau, rasa macam kenapa dia cakap macam ni, benda ni salah. Tapi bila lama kelamaan saya sendiri rasa Kak, saya kata manusia ini sebenarnya ada penyakit. Betul doktor? Kalau saya salah, tunjukkan saya. Semua ada penyakit. Betul-betul. Abang, ini penyakit yang pergi hospital, nak claim insurans pun tak boleh. Wah, sampai macam tu sekali ya. Okey. Betul. Memang betul. Memang nak pergi doktor. Saya sakit hati. Saya sakit hati tengok orang bahagia. Saya sakit hati. Tak boleh claim insurans tau benda tu. Itu masalah diri sendiri. Tak ada penyakit berjangkit berbahaya sebenarnya. Tak ada. Cuma penyakit tu sebenarnya orang tak tahu itu paling bahaya. Bila ada sakit tu bermakna kita tahu orang tu tidak bahagia dengan dia punya kehidupan. Walaupun orang tu ada kerjaya, ada family, ada duit, tapi disebabkan satu penyakit ni, saya rasa dia tidak happy dengan kehidupan dia. Sebab dia rasa macam sentiasa mencari kesalahan orang. Walaupun awak tak kenal dengan dia, awak hanya dengar pada kenalan awak, dia tu sebenarnya makan tak basuh tangan. Contohnya lah. Awak tak kenal pun dia, tapi awak bercakap mulut ke mulut. Mungkin ada sebab kan dia makan tak basuh tangan? Mungkin. Ataupun dia tak pakai tangan sebab dia pakai sudu. Mungkin tangan dia alergik ke apa mungkin, kan. Tapi sanitizer. Mungkin dia nak jilat tu bagi kita. Sebab lah ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Okey. Saya nak tanya pada doktor juga. Okey. Ini bila kita dah bercakap pasal penyakit ni, kadang-kadang kita pun perlu muhasabah diri gitu juga. Kadang-kadang kita takut kita tak sengaja kita terbuat. Okey, ada tak sebarang prinsip atau nasihat sewaktu kita dalam menerima kritikan orang dan dalam kita untuk menghakimi orang? Kadang-kadang kita rasa kita betul. Baik, pertamanya sekali, sebenarnya Al-Quran pun dah ajar dah. Bila datang saja orang bawa berita, kita kena tengok siapa yang bawa berita tu. Kalau dia ni orang yang tak boleh amanah, yang tak boleh dipercayai, yang tak ada kepegangan agama atau ada sejarah sebelum ni, maka kita kena tapis. Kita kena simpan, dengar dan kita kena simpan. Dan itu kalau kita dengar, kita simpan. Tapi kalau dia berkaitan dengan orang yang kita kenal, orang rapat, kawan baik kita, kawan kita kenal sejak kecil, maka kita kata apa? Okey, apa yang awak kata itu tidak seperti apa yang saya kenal dia. Saya kenal dia lebih lama daripada awak kenal dia. Kan? Mungkin apa yang dia bawa itu mungkin betul. Tetapi kita tidak mengatakan benda itu betul. Ini semangat setia kawan yang tinggi. Kita mempertahankan persahabatan itu dan kemudian belakang kita bertabayun, kita tanyalah. Tadi datang orang ni tanya, betul ke kau buat begitu? Kan? Jadi kita tanya, dia akan terangkan. Ini orang-orang macam ni, orang-orang yang selamat daripada jadi seorang yang judgemental. Kan? Tapi kalau kadang-kadang orang ni dia judgemental sebab dia nak jadi tempat tarikan orang. Kan bila dia post satu benda, dia suka tengok post dia banyak like, banyak share, banyak komen. Ini satu sakit penyakit juga. Penyakit gila glamour ni kan. Kan? Sebab dia nakkan orang share. Kadang-kadang setiap minit duk check. Dah naik dia share. Dah naik dah komen. Ini satu penyakit juga. Jadi oleh sebab itu dia lontarkan menjadi orang yang menghakimi kehidupan orang dan seronok dengan perkara-perkara yang dia buat tu. Judgemental ataupun gibah ni lebih kurang sama. Suka bergosip dan kadang-kadang dia nak jadi orang yang disukai ramai sebab dia nak cerita-cerita pasal, dia banyak tahu cerita pasal orang. Tapi cerita tu betul ke tak betul tu nombor dua. Tapi doktor, kadang-kadang ada juga dalam kalangan setengah individu ni, bukan mereka ni yang di-judgemental ataupun dihakimi orang lain. Kadang-kadang mereka sendiri merasakan diri mereka ni macam dihakimi. Sebenarnya orang tak ada pun cakap, tapi dia yang rasa macam dia cakap pasal aku ke ni ya? Contoh ataupun situasi dia post ni pasal aku. Contoh ini ada kawan ni dia minta tolong tanya soalan ni sebab dia kata melalui pengalaman masa silamnya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku dia merasakan dirinya sentiasa dihakimi. Macam mana tu pula doktor? Ini pun satu penyakit jugalah kan. Jadi yang ini kita kena tahu bahawa apabila kita nak menghakimi, dia kena ada data, dia kena ada fakta, dia kena ada bukti. Kan? Dia bukan dengan hanya kita tengok orang, kita cuba baca isi hatinya, kita cuba baca apa yang ada dalam fikirannya. Ini penyakitlah, suka membaca fikiran orang, suka membaca isi hati orang, walaupun perkara tu dia tak nampak, kemudian dia buat satu rumusan dia sendiri dan pandai-pandai letak buat posting, dan posting tu pula supaya orang tu terasa ini adalah satu perkara yang berat. Jadi oleh sebab itu, kalau tak ada fakta, kalau tak ada
data. Kalau kita tak pernah ada bukti, maka berhentikanlah. Tak payah kita nak bercakap. Tak ada faedah. Jangan kita buat dosa jariah. Dosa jariah ni yang iaitu kita buat satu post, lepas tu bersambung-sambung, dikongsi-kongsi, jadi berpanjang-panjanganlah dosa tu. Kan? Jadi untuk yang rasa dihakimi pun juga harus orang kata bersikap terbuka dan juga tengok pada fakta-fakta. Betul. Jangan terlalu kita pun janganlah, maksudnya kita pun buruk sangka ke orang. Sebenarnya orang tak cakap pun pasal kita. Betul. Tapi kita ingat orang tu cakap pasal kita. Betul, dosa jariah tu. Okey, Syakila sendirilah. Okey, mungkin berbaki masa ni juga sebagai seorang selebriti, pastinya kita sangat-sangat terasa ataupun terkesan dengan sifat judgemental orang ramai dan sebagainya. Apa nasihat Syakila sendiri kepada mereka kat luar sana supaya tidak sebegitu dan prinsip Syakila sendiri dalam menghakimi orang? Awak terasa? Saya tak terasa. Awak judge saya ke? Silakan Syakila. Abang terasa ke? Tak ada. Macam ni, saya kalau boleh, saya nak orang tengok apa yang kita bincangkan ni, saya nak semua orang tengok. Sebab saya takut benda ni akan merosakkan akidah dan pemikiran anak-anak kita. Saya very sensitif sebab saya tak nak benda-benda macam ni akan anak-anak tengok. Saya kalau yang orang yang suka menghakimi orang, lagi-lagi yang paling bahaya doktor, menghakimi seseorang yang tidak awak kenal. Betul. Ya, itu adalah saya rasa, saya minta maaf tapi saya rasa itu berpenyakit. Sebab saya kata kalau siapa yang rasanya aku selama ni di kategori judgemental orang sebab sentiasa nak mencari kesalahan orang, sentiasa nak menghakimi orang tanpa cermin diri sendiri. Saya tidak terkesan langsung kalau sesuatu perkara ataupun satu topik yang orang berbincang di media sosial mengenai saya tak terkesan langsung. Kerana kalau betul saya akan clearkan benda tu. Kalau salah saya akan cakap. Tapi for those yang suka sangat penyakit ini, saya harap sangat hentikan untuk supaya hati kita tak terlampau. Tahu bila kita sentiasa mencari kesalahan orang, kita tidak bahagia. Sebab bila kita ada sisa-sisa kehidupan kita, kita nak sesuatu yang indah je doktor kan. Kita nak bahagia, kita nak mencari nak gembira, kita nak apa yang berlaku sekarang ni saya rasa hanya dia menutup silaturahim sesama manusia. Sebab dia dah hidup dalam dunia dia sendiri, menghakimi orang yang tidak dikenali, especially orang yang ternama lah. Selebriti kan. Awak tak kenal dia, awak tak kenal saya, tapi awak cakap saya ni macam ni, macam ni. Tapi dia acah-acah macam kenal. Macam kenal sangat. Macam kenal sangat. Dia ini macam ni, macam ni. Saya cakap, lah duduk sebantal dengan saya ke? Suami dia macam ni. Lah, awak kenal ke bekas suami saya? Cakap saya tak pernah cakap buruk-buruk pasal siapa-siapa. Sebab saya tak nak benda tu menjadi spekulasi dan menjadi satu virus yang tidak elok dekat kalangan kita. Jadi siapa-siapa yang judgemental, yang suka menghakimi orang, saya lapar. Saya marah. Ya. Bila yang suka judgemental ni, hentikan. Trust me, saya cakap kalau awak hentikan sikap awak yang suka mengadili orang, hentikan perkara-perkara tersebut, awak akan bahagia. InsyaAllah. Awak ada duit, awak ada kerjaya. Kalau awak masih ada sakit itu, awak takkan bahagia. Betul, doktor? Betul. Cantik tu. Kita sebenarnya tadi nak tanya rumusan tu dekat doktor. Saya bekerja dengan doktor. Waktu kita dah habis, doktor. Tapi mungkin sedikit rumusan ringkas daripada doktor. Apa yang sebenarnya kita semua perlu ambil tahu mengenai topik pada hari ini? Baik, apa yang kita perlu ambil tahu satu aja, iaitu kita tidak berada di kedudukan sesiapa pun. Yang kita hanya kenal diri kita dan juga keadaan kita. Jadi hentikan bercakap pasal orang. Kalau kita tak tahu, diam itu lebih bahagia, lebih bagus, lebih baik dan lebih tenang berbanding dengan berkata-kata sesuatu yang akhirnya kita menjadi pembawa kepada dosa itu tadi. Manusia tak pernah sempurna, siapakah kita untuk menghakimi orang lain? Baik. Dan rumusan ketiga kat sinilah yang keempat. Tapi ada satu lagi. Abang terasa ke? Tidak. Jangan judge saya. InsyaAllah. Dan semoga walaupun kita bergurau senda dalam kita punya topik perbincangan hari ini, kita harapkan dia banyak dapat memberi manfaat dan juga informasi berguna buat anda semua penonton-penonton dan juga kami di studio ini. Kita jangan mudah untuk menjadi ataupun menghakimi insan lain kerana kadang-kadang kita tidak berada dalam kasut mereka. Kita mungkin ada dalam sampan ataupun bot yang sama, tapi orang kata geloranya adalah berbeza-beza. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita untuk tidak menjadi seorang yang judgemental, insya-Allah. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi dan juga Syakila bersama kami pada hari ini.